Tentunya ramai ibu bapa yang bertanya, apakah status PT3 untuk tahun 2021? Jika kita lihat sejarah PT3, ianya mulai diperkenalkan sebagai PMR pada tahun 1993. Itu komponen PMR pada tahun 1993 yang memberi fokus kepada kognitif dan pencapaian akademik. Kemudian pada tahun 2014 digabungkan komponen-komponen lain dan dijadikan PT3 ini seperti mana saya sebut tadi sebagai salah satu pentaksiran berasaskan sekolah di PBS. Pada tahun 2020 PT3 dibatalkan. Kita batalkan PT3 pada tahun 2020. Untuk tujuan kemasukan murid ke asrama bagi tahun 2021, murid-murid yang berminat untuk ke asrama tahun ini pada tahun lalu telah menduduki peperiksaan apa yang kita panggil PKSK, iaitu pentaksiran kemasukan sekolah khusus. Jadi ini keadaannya pada tahun 2020. Bagaimana dengan tahun 2021? Kementerian telah membuat ketetapan bahawa pada tahun 2021 PT3 dibatalkan. Seperti mana tahun lalu, pada tahun ini PT3 dibatalkan. Antara asas utama yang kita pertimbangkan dalam membuat keputusan untuk membatalkan PT3 bagi tahun 2021 adalah mengambil kira masa yang ada bagi murid-murid kita membuat persediaan khususnya secara bersemuka bersama guru-guru di sekolah. Jika kita lihat keadaan penularan COVID-19 masih belum dapat ditangani sepenuhnya. Dan kita mengambil kira keadaan semasa dan mengambil kira juga bahawa tanpa pelaksanaan PT3 untuk tahun ini, kaedah pentaksiran murid boleh terus dilaksanakan. Jadi untuk tahun 2021, seperti mana juga untuk tahun 2020 sebelum ini, pentaksiran murid adalah berdasarkan 3 komponen utama, iaitu PBD, PPSI dan juga PAJSK. Ya, ini merupakan pentaksiran yang kita boleh gunakan untuk tahun 2021. Sebagaimana pada tahun 2020, pada tahun 2021 kemasukan ke sekolah khusus tingkatan 4 tahun 2022 akan dibuat berdasarkan PKSK. Maknanya sekiranya anak-anak kita ada yang berhasrat untuk ke asrama penuh pada tahun 2022, mereka boleh menduduki PKSK pada tahun ini. Jadi itu berkaitan dengan PT3. Izinkan saya teruskan tentang UPSR. Tentunya ramai yang bertanya-tanya apakah keadaannya, sama ada kita akan laksanakan UPSR untuk tahun ini ataupun tidak. Sebelum itu, izinkan saya menjelaskan secara latar belakangnya, secara sejarahnya berkaitan dengan UPSR. Pada tahun UPSR mula diperkenalkan pada tahun 1988. Fokus pada waktu itu adalah untuk melihat penguasaan murid dalam 3 komponen, iaitu membaca, menulis dan mengira. Dan kemudiannya ditambah 1 lagi komponen, iaitu menakur. Jadi 4 komponen. Itu tujuan asas UPSR. Pada tahun 2016, UPSR ini seperti mana saya sebut tadi ditambahkan dengan komponen PBS, pentaksiran berasaskan sekolah, dengan adanya PBD, PAJSK dan juga pentaksiran psikometrik, PPSI. Melalui
pentaksiran ini kita lihat bahawa fokusnya bukan hanya kepada pencapaian akademik dalam UPSR. Pada tahun 2020, KPM telah membatalkan UPSR untuk tahun tersebut. Ya, tahun lepas kita batalkan UPSR. Dan kemasukan murid ke tingkatan 1 di sekolah khusus untuk tahun 2021 dibuat berdasarkan PKSK. Saudara-saudari, sejak daripada pembatalan UPSR tahun lalu, Kementerian telah membuat penelitian tentang kaedah pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah rendah di negara-negara lain, khususnya di negara yang mengamalkan amalan pendidikan yang terbaik. Jadi kita kaji satu persatu, kita lihat apakah yang dilaksanakan di negara-negara lain berkaitan dengan pentaksiran di peringkat sekolah rendah. Berdasarkan pemahaman yang kita dapat daripada apa yang kita laksanakan, penelitian yang kita laksanakan, kita teruskan dengan sesi libat urus. Kita adakan satu sesi libat urus yang amat menyeluruh, melibatkan guru besar, guru, PIBG, kesatuan dan persatuan yang berkaitan, serta melibatkan murid. Sesi libat urus ini melibatkan lebih 1,700 orang peserta, hampir seluruh negara, dalam beberapa sesi yang diadakan. Dan saya bersama pegawai kementerian menghadiri kesemua sesi yang dilaksanakan kecuali satu sesi. Saudara-saudari sekalian, jika kita lihat bahawa berdasarkan libat urus ini, kita mendapat pelbagai pandangan. Sesi libat urus ini dapat memberi atau telah memberikan pandangan, telah memberikan input dan feedback yang cukup bermanfaat pada kementerian. Kita teliti satu persatu pandangan. Kita bergerak dari satu negeri ke negeri yang lain, mendapat pandangan dan penelitian tentang apakah kaedah, apakah pandangan tentang pelaksanaan UPSR yang telah diadakan selama ini dan apakah way forward untuk UPSR. Dan petang ini, pagi tadi saya telah membentangkan kertas memorandum Jemaah Menteri berkaitan dengan UPSR. Dan di sini kita ingin umumkan satu keputusan yang besar bahawa mulai tahun 2021 UPSR dimansuhkan sepenuhnya. Jadi bagi murid sekolah rendah, bagaimanakah? Tentu ada yang tanya, bila tidak ada UPSR ini, bagaimanakah pentaksiran akan dilaksanakan? Kita akan perkasakan pentaksiran berasaskan sekolah PBD mulai tahun 2021. Ya, Kementerian dalam usaha memperkasakan PBD secara menyeluruh mulai tahun 2021. Bagaimana pula tentang kemasukan murid ke asrama untuk tingkatan 1 2022? Seperti mana yang kita laksanakan pada tahun ini, untuk tahun 2022 kemasukan ke asrama adalah berdasarkan PKSK. Seterusnya, tentunya ibu bapa untuk murid berkeperluan khas tertanya-tanya bagaimana tentang PASR. Selari dengan pemansuhan UPSR, PASR juga dimansuhkan. Penilaian untuk murid-murid berkeperluan khas akan dilaksanakan di peringkat sekolah melalui PBD. Saudara-saudari sekalian, secara umumnya, pertama sekali untuk PT3 dibatalkan. PT3 dibatalkan untuk tahun 2021. Namun pentaksiran itu kekal dalam sistem pentaksiran kebangsaan. Ya. Dibatalkan untuk tahun ini, tapi konsep pentaksiran itu masih kekal dalam sistem pentaksiran kebangsaan.
Berbeza dengan UPSR dimansuhkan sepenuhnya mulai tahun 2021.